Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan, tuan dan puan, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sekali lagi saya mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua. Alhamdulillah. Jadi hari ini merupakan hari yang seterusnya, tuan dan puan. Hari ini adalah hari Rabu dan merupakan hari kedua dalam bulan Ramadan untuk tahun 2021 ini. Jadi saya yakin tuan dan puan sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan juga tuan dan puan sekarang dalam keadaan yang sentiasa aktif, sentiasa cergas dan juga melalui kesemua apa-apa sahaja senario dan rancangan yang tuan dan puan sudah rancangkan. Jadi tuan dan puan, dalam setiap tahun kita memang ada satu bulan yang istimewa terutamanya bagi rakan-rakan Muslim, terutamanya orang-orang Islam kita. Kita mempunyai satu bulan yang istimewa dalam setiap tahun, iaitu Ramadan. Jadi Ramadan ini ada kepelbagaian situasi, kepelbagaian senario, kepelbagaian keadaan dan macam-macam lagi lah yang kita kata dia banyak bergantung kepada apa yang kita rancang, banyak bergantung kepada situasi kita yang berbeza dari masa ke semasa. Jadi pendekatan saya, tuan dan puan, apabila kita bercakap tentang keadaan begini, kita tidak hanya bercakap tentang dunia usahawan sahaja, kerana kita juga adalah sebagai sebahagian daripada ahli keluarga, ahli masyarakat, ahli komuniti, dan kita tidak dapat lari daripada hakikat sebenar bahawa kita juga adalah seorang individu yang mempunyai rancangan kita sendiri, yang mempunyai orang kata kepribadian kita yang tersendiri. Jadi untuk itu tuan dan puan, perbincangan kita mungkin banyak yang kita mahu susunkan ataupun kita kata kita letakkan dalam konteks usahawan, tetapi pada masa yang sama kita sentiasa maklum bahawa kita juga merupakan seorang individu, seorang ahli keluarga, kita mungkin seorang anak, kita mungkin seorang suami, seorang isteri, seorang kakak, seorang abang, pakcik, makcik atau seumpama dengannya. Jadi semua ini sebenarnya tuan dan puan adalah salah satu perkara yang kita perlu lihat sebagai salah satu cara ataupun salah satu keadaan yang kita perlu terokai jugalah, yang kita perlu terokai juga selain daripada kita ini seorang usahawan. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya pagi ini sebenarnya saya mengambil kesempatan sebelum masuk ke dalam satu sesi perbincangan. Selepas ini ada satu sesi perbincangan lain, tetapi saya ambil juga kesempatan supaya saya dapat meneruskan aktiviti perkongsian sebagaimana yang sudah disusun. Jadi hari ini sebenarnya saya nak bercakap secara umum sahaja tentang 3 perkara, ataupun orang kata apabila kita kata kita nak merancang dalam setahun ataupun 12 bulan. Kemungkinan tuan dan puan ini adalah bulan Ramadan kali ini kita mempunyai satu rancangan khusus yang nak kita capai dalam tempoh 30 hari, yang mana dia menjadi sebab, menjadi punca kepada perubahan rancangan kita secara keseluruhan untuk 12 bulan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi kemungkinan tuan dan puan, masing-masing kita sudah ada rancangan, tetapi bagaimanakah kita kata kita nak melihat ataupun kita kata kita nak menyusun semula. Apakah sebenarnya yang kita mahu? Ada 3, sekurang-kurangnya kita susun ada 3 kemahiran baru yang kita nak capai ataupun yang kita nak pelopori, ataupun kita nak explore, ataupun kita nak tambah, dia begitu. Jadi untuk itu tuan dan puan, kebanyakan kita sebagai usahawan kita ada rancangan masing-masing, tetapi dalam keadaan semasa ini saya nak membawa kepada perbincangan kepada apa orang sebut sebagai antara 3 perkara ataupun 3 kemahiran yang boleh kita lihat sebagai salah satu pendekatan ataupun salah satu perkara yang kita boleh perbaiki dari masa ke semasa. Jadi mungkin tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan menonton rancangan ini ataupun menonton video ini dari ruang Facebook, saya ucapkan terima kasih juga. Sekiranya tuan dan puan menonton video ini dari ruangan lain, sama ada di platform YouTube dan seumpamanya, saya ucapkan terima kasih kerana tuan dan puan, kita nak merancangkan lagi kepelbagaian konten, kepelbagaian isi kandungan yang kita boleh kongsikan dari masa ke semasa, dari satu kepada yang lain, daripada konteks sama ada dia usahawan ataupun dia bersifat peribadi. Dia, bagi saya dia tak ada masalah lah. Kita teruskan apa-apa sahaja yang baik, apa-apa sahaja yang menjadikan kita punya
dunia sosial media ini menjadi lebih meriah dan lebih baik, insya-Allah kita lakukan. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang pertama yang banyak sekali menyokong, yang banyak sekali memberi sokongan dari masa ke semasa, tidak kira sama ada melalui online ataupun tuan-tuan dan puan ada banyak kali perjumpaan ataupun berjumpa dengan saya secara face to face. Jadi tidak kiralah apa keadaannya ataupun apa situasinya, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan perbincangan hari ini sebenarnya saya ingin membawa kepada perkongsian khusus. Perkongsian khusus sebenarnya tuan-tuan dan puan, perkongsian khusus yang saya ada muat naik di platform blog saya, di platform website saya, blog iaitu www.noraminaumar.com. Sebenarnya saya sudah bawa satu topik penulisan untuk hari pertama Ramadan, tetapi saya baru siarkan pagi tadi. Untuk hari pertama Ramadan saya ingin membawa kepada persekitaran ataupun kepada satu senario di mana kita lihat apakah 3 perkara baharu yang kita mahu pelajari, terutama dalam konteks pengurusan perniagaan ataupun dalam dunia usahawan itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan, nanti saya jemput tuan-tuan dan puan untuk masuk ke blog www.noraminaumar.com. Ini adalah blog personal. Jadi insya-Allah dalam tempoh 20 hari dalam bulan Ramadan ini, dipanjangkan umur seterusnya hingga 30 hari, insya-Allah saya akan mengutarakan, akan menulis satu artikel setiap hari. Artikel pendek saja tetapi website ni, blog ni memerlukan saya menulis minimal 600 patah perkataan. Jadi saya akan tulis dan saya akan sediakan, saya akan susunkan topik-topiknya supaya dia menjadi satu jurnal untuk saya sendiri, dan juga mungkin saya yakin ada beberapa poin-poin yang ada kaitan, yang relevan dengan keadaan tuan-tuan dan puan. Jadi hari yang pertama sebenarnya saya ada menulis tentang 3 perkara baharu sebagai usahawan yang kita boleh dan kita perlu pelajari dalam perniagaan. Jadi tuan-tuan dan puan, sebenarnya saya yakin tuan-tuan dan puan sendiri ada perkara-perkara yang tuan-tuan dan puan nak capai, ada kemahiran-kemahiran yang tuan-tuan dan puan nak pelajari sepanjang daripada tempoh kuarter 2 dalam tahun 2021. Tetapi pendekatan yang saya bawa ni tuan-tuan dan puan adalah menjurus kepada perkara yang kemahirannya khusus untuk usahawan. Contohlah kalau tuan-tuan dan puan, kalau kata kita belajar sales and marketing, kalau bukan usahawan pun kita boleh belajar perkara-perkara itu. Jadi ada banyak topik-topik ataupun perkara-perkara dalam hal-hal contoh pengurusan kewangan, pengurusan HR, SOP dan seumpamanya. Selain daripada kita sebagai usahawan, sebagai owner, staff kita pun perlu juga belajar. Jadi dalam konteks ini ada 3 perkara. Dalam blog itu sebenarnya saya dah susunkan 3 poin. Poin yang pertama adalah tentang etika kerja, tuan-tuan dan puan. Etika kerja. Etika kerja yang saya maksudkan ini tuan-tuan dan puan adalah apabila kita sekarang terpaksa melalui satu hybrid senario. Kita bukan sahaja perlu online, tapi pada masa yang sama kita sudah perlu bersedia untuk offline semula. Saya ingat lagi bulan lepas, bulan Mac sebenarnya saya menghadiri satu program 3 hari 2 malam secara fizikal, program 3 hari 2 malam dengan SOP yang begitu ketat lah, yang kita kena ikut, tempat duduk, tempat masuk, tempat keluar, semua kena ikut tu. Dan didapati dalam salah satu sesi hari kedua program, saya bertemu dengan beberapa orang dan majoriti menyatakan bahawa rasa lain kerana dah hampir setahun duduk di belakang skrin ni, tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan sekarang ni menonton video ini melalui handphone, tuan-tuan dan puan akan tengok satu skrin dalam handphone. Kalau tuan-tuan dan puan menonton melalui laptop, jadi tuan-tuan dan puan akan nampak satu kotak muka saya ni. Jadi dalam keadaan itu tuan-tuan dan puan, itulah yang kita masukkan di sebalik skrin. Jadi etika dan cara kerja kita sekarang dah perlu banyak berubah pada masa yang sama. Kemahiran-kemahiran baru yang melibatkan etika-etika inilah yang kita perlu pertingkatkan. Pada masa yang sama, semasa saya berkongsi poin ini tuan-tuan dan puan, sebenarnya saya sendiri menyemak semula bagaimana cara kerja yang sedang saya lakukan, bagaimana proses-proses komunikasi yang sedang saya aplikasikan kepada pelanggan-pelanggan ataupun usahawan-usahawan di luar sana yang ada spesifik engagement dengan saya. Jadi pada masa yang sama sebenarnya saya sedang review proses itu. Apakah ada perkara-perkara sebenarnya akibat kita hanya berjumpa di belakang skrin ni, kefahaman atau pemahaman kita tak sampai. Apa yang saya nak maksudkan, apa yang saya nak sampaikan tidak sama dengan apa yang tuan dan puan terima dan apa yang tuan dan puan faham. Itu antara orang kata concern ataupun antara perkara-perkara yang sedang saya timbangkan semula. Apakah etika yang perlu ditambah baik? Apakah cara kerja ataupun proses-proses yang perlu dibaiki apabila kita berkomunikasi di antara satu dengan yang lain? Itu adalah antara perkara pertama tuan dan puan yang saya lihat
saya sendiri dalam proses memperbaikinya. Jadi antara kemahiran ataupun perkara pertama yang perlu dikemas kini kita nak perbaharui itu adalah tentang kita memahami etika kerja, proses kerja dan cara kita menjalankan kerja-kerja kita. Dia bergantung kepada jenis kerja yang tuan dan puan lakukanlah. Mungkin tuan dan puan dalam bisnes berbentuk yang berbeza. Tuan dan puan mungkin dalam bisnes restoran, mungkin tuan dan puan dalam bisnes apa orang cakap mengaji, bisnes pendidikan. Jadi perbezaan setiap satu tu dari antara satu dengan yang lain tu dia tak sama. Jadi bila tak sama tu ada pendekatan perbezaan yang kita perlu lihat, yang perlu kita lihat dan perlu kita nilai semua. Jadi itu antara perkaranya yang tuan dan puan yang saya memang dah bincangkan secara ringkas yang saya tulis di blog saya itu tadi, dan tuan dan puan boleh rujuk semula di www.noaminaomar.com. So ada 3 poin yang saya kongsikan. Yang pertama sekali tentang etika dan cara kerja kita tu tadi. Yang kedua tuan dan puan, apa yang saya lihat adalah bagaimana kita nak belajar untuk mengadaptasi dengan suasana dan struktur organisasi yang sedia ada. Apabila kalau macam tuan dan puan sebagai usahawan mungkin tuan dan puan akan melihat suasana kerja itu yang berbeza. Kemudian struktur organisasi yang ada sekarang ni ada keperluan untuk diubah ataupun dialih ataupun dikemas kini strukturnya tu. Dan kemungkinan bagi setengah bisnes tuan dan puan dah perlu ada unit baru, mungkin ada unit IT, mungkin ada unit online, mungkin ada unit facility online. Jadi kalau tidak dalam bentuk unit sekalipun, dia ada skop kerja yang baru. Jadi tuan dan puan dalam keadaan kita nak beradaptasi, contoh tuan dan puan dalam kuarter 2 ini sendiri saya sebenarnya beradaptasi kerana sebelum ni banyak platform-platform yang saya gunakan berbentuk percuma, dan untuk kuarter 2 ini sudah disusunkan kerana perlu menaik taraf dan beradaptasi kepada keperluan. Jadi salah satunya adalah menggunakan platform yang sesuai supaya dapat berkongsi secara online dengan tuan dan puan, bukan hanya sekadar audio dan visual sahaja, tetapi dalam keadaan bahan-bahan tertentu dikongsikan dengan lebih baik. Jadi bahan-bahan yang saya masukkan itu termasuklah bahan-bahan dalam bentuk penulisan, bahan-bahan berbentuk video, audio yang bersesuaian. Jadi tidak semuanya boleh kita adaptasikan untuk satu tempoh yang sama. Itulah yang saya sebut tuan dan puan, berkali-kali saya ulang tentang rancang. Ada setengah-setengah perkara kita memang suka buat, tetapi dia tidak boleh ada dalam rancangan kita kerana dia bukan satu cara untuk kita sampai kepada objektif yang kita nak capai. Jadi kadang-kadang ada yang frust lah. Saya pun ada juga kawan-kawan yang frust sebenarnya. Frust sebab apa? Kita nak buat satu benda, kita suka satu benda, tetapi yang kita suka dan yang kita nak buat itu tidak memberi implikasi, tak ada impact, tak memberi impact kepada perkara yang kita nak capai. Kita nak capai apa? Contoh, kita nak capai kenaikan jualan. Jadi perkara yang kita buat itu mesti memberi contribution, memberi impact kepada kenaikan jualan. Jadi kadang-kadang kita sangat suka lah, contohnya kita sangat suka menulis cerita. Tetapi cerita yang kita tulis itu tidak memberi impact kepada jualan, contoh. Jadi kita terpaksa ubah. Bagaimana cerita yang kita tulis itu perlu memberi impact kepada jualan. Jadi kadang-kadang kita terpaksa buat satu perkara yang kita sebenarnya tak suka, tetapi kita kena buat. Bila kita buat ada hasil baru kita seronok. Suka sahaja tidak menjamin satu keseronokan dalam menjalankan bisnes. Katalah saya suka menjual, tapi dia tak menjamin keseronokan kerana bila kita jual asyik tak dapat, maksudnya tak close ataupun tak dapat kutip duit tu, maka dia bukan lagi keseronokan, kita jadi susah hati lah sebab tak ada duit masuk. Dan komitmen kita ada untuk bayar-bayar, mungkin kita ada staff, ada pejabat, ada semua benda-benda operasi yang kita perlu bayar. Itu maksud saya tuan dan puan. Jadi kadang-kadang passion kita tu, yang kita suka sangat itu, mestilah orang kata sejajar dengan perancangan yang kita buat dan juga impact pada apa yang kita nak capai itu tadi. Jadi kalau kita suka, contoh tuan dan puan, kalau saya suka sangat bercakap tentang SOP, tetapi dengan bercakap tentang SOP itu tidak memberi kesan ataupun orang kata saya tak buat tindakan lanjut supaya ada closing ataupun ada impact kepada sales ataupun kepada kriteria deliverable service yang saya berikan tadi, dia tak membawa mana. Jadi dia hanya cakap sahaja. Dia begitu. Jadi apabila kita kata kita kena beradaptasi dengan suasana sekarang, jadi adaptasi itu dia banyak melibatkan perkara-perkara lain. Sama ada kita perlu ubah, kita perlu adjust, kita perlu blend ataupun kita perlu keluar daripada suasana tertentu untuk
membina satu suasana atau situasi yang baru. Itu keadaan kedua tuan dan puan yang kita perlu beradaptasi. Jadi beradaptasi ni tak semestinya kita kena blend in. Kemudian mungkin kita kena adjust, kita kena ubah, kita kena buat yang baru, atau kita kena keluar untuk kita mengadaptasi dengan keadaan semasa. Itu satu cabaran yang tuan dan puan, keputusan-keputusan yang besar, keputusan yang sukar dan pahit bagi kita sebenarnya. Tak kira lah bisnes tak bisnes, semua-semua ni sebenarnya memberi satu cabaran untuk kita teruskan apa yang kita rancang tu tadi. Yang ketiga tuan dan puan adalah bagaimana cara kita kena belajar juga bagaimana kita nak konsisten. Bagaimana kita nak menyusun kerja-kerja kita dengan etika yang kita tahu tadi. Kita dah tahu macam mana nak adapt, macam mana nak adjust. Kita kena belajar juga macam mana ataupun apakah perkara-perkara yang kita perlu buat supaya kita dapat terus konsisten. Konsisten ni bukannya kita buat perkara yang sama. Katalah daripada tahun pertama sampai tahun ke-10 saya buat perkara yang sama, saya sangat konsisten, bukan. Dia tidak semestinya melakukan perkara yang sama, tetapi ada perkara-perkara hasilnya itu yang kita nampak, outputnya itu adalah satu perkara yang konsisten. Contoh kita kata kita konsisten kepada menghasilkan satu perubahan-perubahan yang positif, contoh. Jadi dari hari pertama sampai sekarang kita sentiasa menghasilkan perkara-perkara dan perubahan-perubahan baru yang positif. Itu konsistennya. Jadi mungkin tuan dan puan 5 tahun pertama tu buat bisnes A, 5 tahun kedua buat bisnes B, 5 tahun seterusnya buat bisnes C. Mungkin bisnes tu yang berubah. Mungkin model bisnes tu berubah, syarikat berubah. Tapi konsistensi yang ditunjukkan itu mungkin dari segi gaya kepimpinan yang tuan dan puan tunjuk. Macam mana? Adakah kita kata perkara-perkara lain seperti cara tuan dan puan, perjuangan tuan dan puan yang tuan dan puan bawa ataupun aspirasi yang tuan dan puan tunjukkan sekarang itu konsisten. Kalau dari dulu, contoh kalau dari dulu dia ni memang orang yang menekankan kepada sistem dan compliance, sampai sekarang dia adalah orang yang menekankan tentang sistem dan compliance, contoh. Tetapi mungkin apa yang dia buat tu dalam bentuk pelbagai lah, kan? Tak samalah dari masa ke semasa. Jadi perubahan-perubahan dan perkara yang berbentuk konsisten tu kita kena fahamlah. Konsisten itu bukan bermakna kita melakukan perkara yang sama. Oh dia tu konsisten betul lah. Dekat dah 30 tahun jadi cikgu saja, bukan. Dia mungkin awalnya jadi cikgu, kemudian jadi penolong kanan, jadi halawan murid, kemudian jadi dekan universiti, kita tak tahu. Jadi mungkin yang itu adalah perkara-perkara yang dia buat, tetapi konsisten itu adalah yang perkara yang kita lihat dari segi output, hasilnya. Kata kan, kita pernah berjumpa dengan individu, saya pernah berjumpa dengan seorang individu yang memang sangat konsisten dengan apa yang dia buat. Dia merupakan seorang ketua di sebuah syarikat corporate, dan dia adalah individu yang konsisten kepada professional development tadi. Jadi apa yang dia cakap, apa yang dia buat itu sentiasa selari apabila dia kata tentang continuous development. Bukan sahaja dia tu berubah dan juga sentiasa membangun dari segi profesionalnya, tapi beliau juga menghasilkan banyak ketua-ketua lain, leaders lain yang dihasilkan daripada konsistensi yang dia wujudkan tu tadi, iaitu sentiasa fokus kepada pembangunan profesional secara berterusan. Daripada belajar ke, daripada training ke, daripada kelas ke, itu yang dia bawakan. Jadi konsistensi itu yang saya maksudkan, yang kita nampak output ataupun impact ataupun apa pengalaman dan perasaan yang ditinggalkan kepada kita itu tadi. Jadi itu adalah antara yang saya kira sebagai salah satu yang saya sebut sebagai salah satu perkara yang mungkin kita nak teroka semula, nak lihat semula. Jadi tuan dan puan, sekali lagi dalam blog saya tadi di www.noninaumar.com, saya membawakan artikel yang pertama untuk Ramadan yang pertama, lambat sikit siarkan. Ramadan yang pertama saya membawa satu topik. Dalam topik ini juga saya kongsikan 3 video pilihan yang berkaitan. Dia tidak direct kepada topik tetapi berkaitan. Jadi tuan dan puan boleh rujuk di sana dan boleh terus kat situ. Ada 3 perkara baharu usahawan perlu pelajari dalam bisnes yang merupakan salah satu saranan saya untuk Ramadan pertama kali ini. Jadi tuan dan puan, 3 perkara ini termasuklah yang pertama tadi, kita belajar semula bagaimana etika dan cara kerja dalam norma baharu yang hybrid. Sekarang ni dah hybrid, jadi kita pening sikit nak buat dua-dua sekali. Online pun ada, physical face to face pun ada. Dan yang kedua, kita kata bagaimana kita beradaptasi dalam suasana dan struktur organisasi yang sedia ada.
Dan juga yang ketiga, bagaimana kita nak mewujudkan satu konsistensi dalam apa yang kita buat tu tadi. Bagaimana kita nak jadi konsisten terutama dalam output ataupun deliverables quality tadi yang kita nakkan daripada hari pertama sehinggalah akan datang tu macam mana. Jadi ini adalah 3 kemahiran yang saya mahu sama-sama ajak rakan-rakan usahawan terutamanya untuk kita lihat bagaimana. Jadi perkara-perkara ni mungkin datang dengan latihan, mungkin datang dengan mentoring, mungkin datang dengan coaching. Jadi kita lihat dari mana kita boleh dapatkan sumber-sumber tu, kita pilih mana yang sesuai. Tapi saya sarankan 3 ini Tuan dan Puan. Mungkin Tuan dan Puan ada 10. Tetapi kalau Tuan dan Puan tanya saya dahulukan 3 ini dan bersempena Ramadan 14-22-2021 ini saya juga mengambil peluang untuk mempelajari perkara-perkara baru termasuklah 3 perkara yang saya kongsikan ini tadi. Jadi Tuan dan Puan, mungkin Tuan dan Puan ada senarai yang lain, saya war-warkan supaya saya alu-alukan juga supaya Tuan dan Puan kongsi, dan apabila Tuan dan Puan kongsikan dalam bentuk artikel ataupun video, boleh tag saya dan insyaAllah saya akan tonton dan saya akan tinggalkan komen di ruangan yang Tuan dan Puan tinggalkan itu. Jadi untuk itu Tuan dan Puan, hari ini untuk sesi video kali ini kita bersiaran selama dalam 20 minit ini Tuan dan Puan dengan merujuk kepada Jurnal Ramadan yang pertama yang saya keluarkan di blog www.raminaomar.com, di mana ada 3 perkara yang saya mahu mengajak ke semua rakan-rakan untuk sama-sama kita polish, kita harness, let's harness our power. Kita kata bagaimana kita nak mengukuhkan lagi, menguatkan lagi apa-apa yang kita sedang jalankan sekarang. Jadi untuk itu tuan-tuan, kita sama-sama mendoakan semua orang, tidak kira sama ada usahawan ataupun rakan-rakan kita yang bekerja di luar sana, kita mempunyai satu objektif yang sama tuan-tuan. Akhirnya kita nak hidup ini aman, bahagia, kita nak hidup ini ceria, kita nak akhir sekali kita semua masuk syurga. Kalau tuan-tuan rasa nak masuk syurga seorang pun sebenarnya tak boleh, sebab memang kena yang masuk tu dia akan ramai, dia tak boleh seorang-seorang. Jadi kalau kehidupan kita pun sama. Jadi walaupun kita kata mungkin kita fikirkan diri kita dahulu, sebenarnya dalam proses untuk kita mencapai apa kita nak itu melibatkan ramai orang lain. Melibatkan ramai orang di sekeliling kita. Jadi kita jangan risau tuan-tuan, insya-Allah. Walaupun kita kata kompetitor ramai, usahawan banyak, yang menjual ramai, kita yakin bahawa rezeki kita ada, bahagian kita ada, kita usahakan. Dan kita susunkan strategi kita susunkan taktik-taktik kita dan kita buat dalam kapasiti yang saya selalu sebut be realistic. Be realistic, tak mengapa. Jadi kita mulakan dan kita buat, insya-Allah tuan dan puan, kita akan diberikan ketenangan, kita akan mendapat kekuatan dalam apa sahaja segala usaha yang sedang kita jalankan. Dengan itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang setiap Khamis baru saya akan bawakan siri pengurusan bisnes yang seterusnya dengan siri bisnes pengurusan lesen enterprise. Jadi untuk hari ini santai sahaja dan saya akan berbincang tentang topik-topik yang berbeza dan juga perkara-perkara yang lebih ringan untuk kita kongsikan dalam platform dan ruang ini. Jadi untuk itu tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.